Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Fokus minggu depan yang memberikan tumpuan apa yang bakal kita jalani daripada tarikh esok hari Isnin sehinggalah ke Ahad yang seterusnya. Dan sudah pasti kita dalam minggu-minggu terakhir lebih kurang 11 hari menuju ke Hari Kebangsaan ke-66 yang bakal disambut pada 31 Ogos. Demam pilihan raya sepatutnya sudah kebah. Tapi dalam masa yang sama juga apabila kita kaitkan dengan tarikh pilihan raya ataupun kita kaitkan dengan Hari Kebangsaan, mungkin saja cerita mengenai cadangan daripada Pemuda Perikatan Nasional untuk menggunakan tema dan juga logo yang berlainan menarik perhatian para pemimpin politik dan juga rakyat secara keseluruhannya. Dan salah satu yang dimuatkan dalam berita kami hari ini ialah di mana Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli kesal dengan tindakan Pemuda Perikatan Nasional PN. Ini sebelum sekejap lagi Adam, kita baca dulu story Adam Adli ini di mana tindakan Pemuda Perikatan Nasional yang mencadangkan tema dan logo berbeza bagi sambutan Hari Kebangsaan di 4 negeri yang diperintah gabungan itu pada tahun ini. Ujarnya cadangan yang disifatkan bermotifkan politik itu sepatutnya tidak berlaku kerana sambutan Hari Kebangsaan diraikan dengan semangat perpaduan masyarakat dan bukannya perpecahan. Adam Adli yang juga Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK menggesa agar semua pihak untuk menghormati semangat dan prinsip federalisme atau persekutuan yang diamalkan di negara ini. Kira pertimbangan yang diambil itu memang adalah pertimbangan politik. Dia bukan satu pertimbangan yang berkait dengan mana-mana konteks yang berbentuk kenegerian atau kenegaraan, hanya semata-mata politik. Malah macam kita cakap, Hari Kebangsaan itu paling penting adalah meraihkan semangat federalism. Kita ada Hari Kebangsaan, kemudian kita ada Hari Malaysia dalam tempoh yang sama. Jadi kenapa nak kena cemarkan Hari Kebangsaan dengan sedemikian rupa? Okey. Jadi saya kesal lah perkara tersebut tak perlu berlaku. Beliau ditemui selepas merasmikan program jelajah Fit Malaysia peringkat negeri Perak di Kompleks Sukan Negeri pada Ahad. Dalam pada itu, Adam Adli menegaskan tema sambutan Hari Kebangsaan yang diraikan pada tahun ini tidak ada kena-mengena dengan sebarang unsur politik kepartian. Sebaliknya, beliau jelaskan ia adalah acara utama yang paling penting untuk disambut oleh seluruh rakyat di negara itu atas semangat perpaduan dan kenegaraan. Dan ini pula kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang mengatakan bahawa perkara patriotik yang berkaitan dengan logo dan tema Hari Kebangsaan tidak seharusnya dipolitikkan, di mana ini respon beliau apabila mengulas kenyataan Ketua Pemuda Perikatan Nasional YB Ahmad Fadil Syari yang mengatakan bahawa 4 negeri di bawah pentadbiran PN mungkin menggunakan logo dan juga tema Hari Kebangsaan berbeza di peringkat negeri, di mana Zahid kata ini bersifat jumud. Tapi akhirnya, mari kita bincang perkara ini daripada perspektif yang lebih besar. Saya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, Profesor di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM. Selamat petang, Prof. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Prof diangkat juga menjadi ikon perpaduan. Hari Kebangsaan ulang tahun kemerdekaan Malaysia seharusnya menjadi faktor dan juga masanya untuk kita meraihkan kebersamaan kita. Respon pertama Prof terlebih dahulu. Ya, sudah pasti Hari Kebangsaan dan juga hari menyambut Malaysia ini merupakan tapak yang perlu digunakan pakai untuk membolehkan kita melihat kepada pengisian penghayatan ke atas kemerdekaan berdasarkan kepada perpaduan yang sepatutnya wujud dalam kalangan yang kesemua warga negara ini yang menamakan dirinya sebagai warga Malaysia. Sudah pasti kita mahu melihat jati dirinya semakin kuat dan tidak terheret dengan kancah kekeliruan yang boleh menjejas apa yang telah kita bina selama ini sebagai pendinding kepada negara kita. Dari sudut tersebut, sudah pastilah Hari Kebangsaan ini merupakan hari di mana harus jadikan sebagai bingkai kesatuan di dalam kompas kepelbagaian yang berpaksikan kepada perlembagaan rukun negara dan semangat nasionalis, patriotisme setiap warga itu penting yang menganggap dirinya istimewa dilahirkan di bumi bertuah ini. Tapi Prof, ada juga yang mengatakan bahawa ini mungkin satu cadangan oleh Perikatan Nasional. Malah ada juga cakap-cakap mengatakan bahawa satu ketika dahulu juga ada negeri-negeri di bawah pembangkang pernah juga mengusulkan idea yang sama dan juga tampil dengan tema yang berbeza. Dan ada yang mengata dan menuduh bahawa tema untuk Hari Kebangsaan tahun ini bersifat politik. Bagaimana untuk membezakan
sesuatu yang bersifat nasional dalam program kerajaan secara keseluruhannya, iaitu Malaysia Madani, dan juga sesuatu yang dianggap sebagai satu politik. Adakah kerana ini kita tidak kebah lagi dengan demam pilihan raya ataupun bagaimana? Rakyat terbanyak khususnya. Akhirnya bagaimana, Prof? Ya, sebenarnya apabila pihak persekutuan memilih sesuatu tema, sudah pasti ianya merupakan satu yang bersifat keterangkuman kepada semua, memastikan amalan federalisme itu tidak terjejas dan juga memastikan setiap negeri itu masih mempunyai tekad yang sama berkiblatkan kepada apa yang sudah diputuskan di peringkat persekutuan. Kita tidak mahu disebabkan oleh elemen politik seolah-olah masih tidak ada gencatan politik, seolah-olah masih tidak wujud kedamaian, sehingga membawa kepada kehidupan yang palsu, berdampingan tetapi berasingan, bergaul tetapi tidak bergabung. Jadi sepatutnya Hari Kebangsaan ini digunakan untuk melahirkan satu parameter baru agar identiti nasional kita yang menjunjung perlembagaan, rukun negara, bangga menjadi warga negara ini tidak berhadapan dengan apa-apa nilai defisit. Walaupun baru berakhirnya PRN itu tidak bermakna ia harus terus dimomokkan. Kerana konstruk sebenar yang perlu kita pertahankan adalah sesuatu yang melangkaui kepentingan kelas, etnik, agama, fahaman politik sekalipun demi untuk negara bangsa ini. Jadi dalam konteks ini, bila ada pihak yang mengusulkan sesuatu yang berbeza, sudah pasti itu boleh membawa kepada keretakan, ketimpangan ke atas apa yang diusahakan agar dapat mencari satu nilai kesepaduan di antara persekutuan dan pusat. Jangan dalam soal ini mahu berbeza dan kemudian dalam soal-soal lain tentang bantuan kewangan dari sudut pembangunan, proses modernisasi masih memerlukan satu nilai keberikatan dengan persekutuan. Jadi kita tidak boleh memilih mengikut keselesaan kita apabila wujud seolah-olah nilai politik yang mahu diangkat. Dalam soal ini nilai kenegaraan lebih penting. Tapak idaman yang sepatutnya dilahirkan adalah meraih perbezaan dan itu tidak sepatutnya menjadi penghalang kepada aset induk kepada negara ini. Negara ini merupakan negara yang rencam pelbagai, yang aneka ragam, dan berbilang bangsa. Sudah pasti itu harus diperlihatkan, dipertontonkan melalui perayaan Hari Kebangsaan supaya kita tahu pengisian dan juga penghayatan kemerdekaan sebenarnya bukan sekadar mencapai kemerdekaan tetapi bagaimana kita mampu memenuhi wujud-wujud dan ruang-ruang tersebut dengan nilai yang membawa kepada persoalan memanusiakan politik. Prof, kenapa kita selalu ada polemik apabila nak Hari Kebangsaan mesti ada kontroversi-kontroversi seperti ini? Pada pandangan Prof, bagaimana kita sepatutnya meletakkan naratif ataupun sudah pasti banyak perbincangan dan juga naratif dalam kehidupan masyarakat pada hari ini ditentukan oleh ahli politik. Tapi rakyat terbanyak, bagaimana kita nak letakkan sesuatu yang neutral, sesuatu yang bersama, sesuatu yang betul-betul neutral, tidak memisahkan ataupun tidak membezakan antara satu sama lain dalam konteks Hari Kemerdekaan. Kenapa ini perlu disensasikan dalam pelbagai cara yang kadang-kadang tidak kena pada tempatnya? Tak, saya rasakan rakyat yang senyap harus menyuarakan pandangan mereka yang bersifat rasional, praktikal, menyedarkan tokoh-tokoh ahli dan juga parti politik bahawa bukan semuanya harus dipolitikkan. Dalam konteks ini, kita tahu Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan, Hari Malaysia itu penting untuk setiap warganya. Dan sudah pastilah di sini juga kita cuba membina ruang, peluang, akses, petunjuk kepada nilai inklusiviti, bagaimana kita nak pertahankan kedaulatan, keamanan, keselamatan, kesejahteraan demi untuk melihara perpaduan dan juga cerminan muhibah kepada alamnya. Tapi jika ahli politik terus menggunakan ini ruang seolah-olah untuk membawa kepada kelonggaran kepada jati diri, sudah pastilah rakyat sendiri akan terkeliru. Jadi saya melihat bahawa setiap kali perayaan Hari Kebangsaan ia harus diraikan walaupun ada perbezaan, itu lumrah. Malahan jawatan kuasa ditubuhkan untuk menilai logo, tema, macam mana perayaan itu harus diraikan. Jadi jawatan kuasa itu sudah pasti mengambil kira semua kepentingan, melangkaui kepentingan politik dan kita tahu setiap kali ada pentadbiran di peringkat pusat, maka slogan, gagasan, misi, agenda baru itu lahir. Itu perlu dan juga itu sudah menjadi satu kebiasaan. Tapi dalam konteks yang belum menjadi kebiasaan adalah untuk menerima dan juga bersetuju dalam tidak bersetuju ke atas perkara-perkara yang sepatutnya
dijadikan asas kepada pembinaan negara ini, iaitu kebersamaan berdasarkan kepada tata kenegaraan. Jadi saya percaya inilah yang menjadi polemik ataupun dilema berterusan, seolah-olah masih mahu melahirkan keretakan kepada identiti nasional kerana mengandaikan bahawa ada warga negara yang mengutamakan nilai fahaman politik daripada nilai kenegaraan. Itu tidak boleh dibenarkan. Prof, kalau saya mengerti apa yang dikatakan oleh Kerajaan Negeri Perlis yang mengatakan tak ada masalah bagi negeri itu menggunakan tema rasmi sambutan Hari Kebangsaan, iaitu Tekad Perpaduan Penuhi Harapan yang dilancarkan oleh Kerajaan Persekutuan pada 27 Mei lalu. Tetapi katanya kerajaan negeri tidak mahu menggunakan logo rasmi dan juga frasa Malaysia Madani. Ini juga pertikaian mereka. Mereka mengatakan bahawa Malaysia Madani itulah bermotifkan politik. Soalannya ialah apa bezanya dengan Satu Malaysia, Keluarga Malaysia dan sebagainya yang digunakan dalam tema sebelum ini, dan juga bagaimana kita mahu memisahkan antara apa yang ditakrifkan sebagai politik dan sesuatu yang dimiliki dalam konteks negara? Ya, bagi saya setiap negeri harus terus menggunakan pakai apa yang sudah dipersetujui di peringkat pusat, tapi kemudian disesuaikan dengan mengikut negeri berdasarkan kepada masa, kos. Dan dalam konteks ini perlu dilihat Malaysia Madani itu bukan sesuatu yang memenuhi keperluan pemimpin politik. Ia juga menjadi agenda besar kementerian dan juga agensi kerajaan. Ia harus dilihat sebagai satu gagasan ke atas takrifan, konsep dan juga penjenamaan pemasaran ke atas negara ini. Jika itu dilihat secara praktikal, secara waras, saya percaya masing-masing tahu walaupun menggunakan Malaysia Madani di dalam apa saja tahap penggunaan mereka, itu tidak akan menjejaskan kredibiliti reputasi mereka yang mempunyai fahaman politik yang berbeza. Di sinilah saya rasakan wujud satu lompang yang besar. Bagaimana kita nak tahu itu adalah sesuatu yang menjadi tunggak kekuatan kepada negara dan sesuatu yang lain harus dibezakan dengan kepentingan politik kepartian. Di sinilah saya percaya bahawa bila mana wujud slogan-slogan seperti ini, kita harus memahami bagaimana untuk melahirkan kefahaman, kemudian menerapkannya dan kemudian menjadikan satu amalan. Asasnya di sini adalah nilai-nilai yang sebenarnya merupakan pendekatan ketamadunan dunia yang mahu disesuaikan di peringkat Malaysia. Jadi pemahaman itu saya rasakan perlu jelas agar kita tahu ianya adalah bertujuan untuk memulihkan semula perpaduan supaya sirah negara ini tidak terjejas disebabkan oleh wujudnya andaian tafsiran yang berbeza-beza sehingga rakyat di bawah saya khawatir akan tidak mahu meraihkannya kerana merasakan seolah-olah ini juga adalah satu pendirian politik. Tapi sebagai pemerhati politik, pemerhati masyarakat, adakah Prof yakin dan juga optimis bahawa rakyat yang mungkin berdiam diri akan mungkin menyuarakan sesuatu kerana akhirnya inilah Hari Kebangsaan untuk diraihkan secara bersama tanpa dilingkungi ataupun dibelenggu dengan pengaruh politik yang begitu menekan pada ketika ini. Bagaimana Prof merasakan bahawa ada lebih ramai lagi masyarakat yang akan menyatakan rasa cinta mereka kepada negara dan sebagainya dalam masa seminggu dua ni? Ya, saya rasakan ramai yang sayang dan juga kasih sayang kepada negara ini mengikut pendekatan masing-masing. Ada juga tahu bahawa ia harus melangkaui kepentingan politik walaupun diwar-warkan seolah-olah mahu mengadakan sesuatu yang berbeza, tetapi rakyat yang rasional tahu bahawa dalam usaha untuk membela negara ini, kita harus jujur kepada negara ini dan juga melihat kepada khazanah negara yang paling besar, iaitu pengukuhan kepada institusi dan juga struktur yang telah wujud selama ini supaya ianya bersifat tengah, seimbang, tidak ke kanan ataupun kiri. Dan kita tahu kekayaan budaya yang telah kita lihat selama ini merupakan suatu yang mempamer ke arah acuan Malaysia yang berwajah Malaysia, berpasakkan kepada jiwa di bawah bumbung yang sama. Jadi rakyat tahu perkara yang boleh dipolitikkan, perkara yang tidak boleh dipolitikkan, tetapi kepada mereka yang terus taksub dengan politik kepartian, itu memang tidak boleh kita ubah. Cuma kita harap
meniti hari-hari kemerdekaan dan Hari Malaysia dalam beberapa hari ini, kesepaduan federalisme itu, orientasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak akan terus diperkukuhkan dan perpaduan itu tidak akan lagi berpandukan kepentingan politik kepartian tetapi lahir dari keserasian masing-masing bersedia berkorban mempertahankan negara ini. Jadi naratif memanusiakan Malaysia itu penting supaya kita dapat perkasakan kekayaan nilai kemanusiaan bersama, membolehkan proses pembangunan ini disulami dengan penghayatan ke atas harta negara kita ini sebagai satu kekuatan. Jangan jadikan sebagai satu liability ataupun satu tanggungan yang menjadi pemisah kepada apa yang sudah terpahat sekian lama, kerana resipi sebenar kepada negara kita adalah integrasi. Dan wadah itulah yang saya percaya rakyat yang senyap tahu perlu diangkat, walaupun akan ada yang menyoal kenapa perlu dirayakan Hari Kebangsaan. Ada yang merasakan bahawa pengisiannya masih belum cukup, penghayatannya belum ada. Tetapi itu lumrah. Setiap tahun kita akan lihat penambahbaikan perlu dilakukan secara berterusan dan itu menjadi tanggungjawab bersama. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian kerana lontaran idea dan juga pendapat itu. Kita bercerita mengenai 11 hari menjelang Hari Kebangsaan. Hari kita bercerita mengenai perbezaan cadangan untuk melakukan perbezaan logo di negeri-negeri tertentu. Tapi kali nak berhenti rehat seketika dahulu. Besok bakal berlaku satu majlis angkat sumpah di negeri Selangor untuk Menteri Besar. Jadi kita nak melihat bagaimanakah cabaran untuk Kerajaan Negeri Selangor selepas pasca PRN yang lepas. Itu kita bincangkan selepas ini.